Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Puan Rumisha family. Selamat datang. Okey. Kita baru ada berapa orang? 4 orang Sementara tu boleh share dulu. Okey, mohon bantuan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian. Bantu saya sama-sama kita klik button like, lepas tu kita boleh klik button share di wall Facebook kita sendiri, ataupun boleh share di Facebook group supaya kita boleh hebah-hebahkan sesi live majlis ilmu kita petang ni, supaya lebih ramai lagi dapat turut serta dan mendapat manfaatnya bersama dengan kita, insyaAllah. Boleh kita bawa ada 5 orang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian. Okay, alhamdulillah, hari ini Isnin Isnin 13 Isnin 13 Julai 2020 bersamaan 21 Zulkaidah 1441 Hijrah. Alhamdulillah, kita kembali bertemu pada petang ini, petang Isnin, kata apa? Hari pertama hari pertama awal minggu, hari pertama weekdays hari pertama weekdays bagi negeri pantai timur lah. Bagi negeri pantai barat. Kalau di pantai timur, hari pertama weekdays mula pada hari Ahad Okey. So alhamdulillah kita bertemu pada petang ini, hari Isnin 13 Julai bersamaan 21 Zulkaidah, setelah 2 hari kita bercuti betul, 2 hari. Saya mohon jutaan kemaafan kerana terpaksa membatalkan kelas kita pada hari Sabtu dan pada hari Ahad yang lepas atas urusan keluarga. Okey, minta maaf banyak. Okey. Last minute saya terpaksa batalkan. Saya cuba sebenarnya untuk mencelah ruang yang ada, tapi tak dapat. Ada urusan keluarga. Okey, so alhamdulillah selepas 2 hari kita bercuti kita bertemu pada sesi FB Live kita yang terakhir pada hari Jumaat petang Jumaat petang, hari Sabtu kita tak ada live, hari Ahad pun kita tak ada live. Betul betul. So 2 hari lah kita bercuti So alhamdulillah kita kembali bertemu pada petang ni. InsyaAllah kita akan sambung kembali perbincangan dan juga bacaan kita pada muka surat 36. Tahap 2, buku tilawah. Tilawah, apa tajuk dia tu Kaedah mudah belajar Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Zaitun, selamat datang. So buat tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang mungkin baru kali pertama join FB Live kita pada petang ini, pada sesi FB Live kita yang terdahulu, yang sebelum ni, kita dah pun memulakan perbincangan dan juga bacaan kita, bermula dengan buku Iqra 1 daripada muka surat yang pertama lagi. Kemudian kita berakhir di muka surat ataupun helai yang terakhir Iqra 6 pada sesi pertemuan kita yang ke-68 dulu. Okey, tak silap saya. Pada sesi kelas kita yang ke-68, bermula pada sesi ataupun siri kelas kita, siri FB lah kita yang ke-69, kita mula bacaan menggunakan buku ini. Tilawah Kaedah Mudah Belajar Al-Quran yang merupakan buku, kita kata buku teks lah, yang digunakan untuk kelas pengajian Al-Quran peringkat asas di Masjid Negara Kuala Lumpur. Ni Masjid Negara Kuala Lumpur disusun dan disemak oleh panel-panel guru Al-Quran di Masjid Negara dan digunakan sebagai buku teks di sana lah. So saya gunakan buku ini sebagai sambungan ataupun kesinambungan daripada buku Iqra yang telah kita sama-sama bincang dan baca sebelum ini. So insya-Allah
selepas ini, lepas kita tamatkan bacaan ini, insya-Allah kita akan memulakan bacaan bermula pada surah Fatihah, surah pertama, juzuk pertama sehinggalah ke surah dan juga juzuk yang terakhir, insya-Allah. Okey. Okey. So sebelum kita bermula, boleh kita buat apa panggilnya, sound check suara dan juga video. Waalaikumsalam Puan Yati Hamid. Waalaikumsalam Puan Zaitun. Okey, selamat datang. Suara dan juga paparan video kita jelas audio dan visual. Audio dan visual jelas. Yang saya risaukan audio lah, sebab kita ada beberapa kali mengalami masalah teknikal audio. Visual setakat ni insya-Allah tak ada masalah lah. Okey. Audio. KL jelas, alhamdulillah. Puan Yati Hamid dari KL KL jelas, alhamdulillah. Suara jelas. Video pun jelas puan rakan-rakan yang lain macam mana? Puan Zaitun, Seremban Puan Rumisha dari mana Puan Rumisha boleh dengar dengan jelas suara saya. Suara dan juga visual. Boleh dengar jelas sebelum kita teruskan. Okey, sementara itu seperti mana biasa, saya pohon sokongan dan juga bantuan dan juga sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, sahabat-sahabat sekalian untuk bantu saya. Sama-sama kita klik button like, boleh klik button like, button love. Kemudian pakat-pakat kita klik button share. Boleh share di Facebook kita sendiri, di wall Facebook kita sendiri. Boleh juga share di Facebook group yang kita join supaya kita boleh hebah-hebahkan, war-warkan majlis ilmu di sesi FB Live kita ini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi muslimin muslimat kat luar sana boleh turut serta bersama-sama dengan kita dan boleh sama-sama belajar dan mendapat manfaatnya, insya-Allah, mudah-mudahan. Boleh So dah klik button share, dah klik button like. Okey, Puan Zaitun okey alhamdulillah, dua-dua okey. Puan Yati pun okey. Okey, alhamdulillah, kita terus So hari ini insya-Allah kita akan menyambung kembali bacaan pada sesi pertemuan kita yang ke-71, sambung bacaan di muka surat 36. Buku tilawah tahap 2 buku tilawah tahap 2. InsyaAllah minggu lepas sebelum ini dah share. Terima kasih Puan Yati. Terima kasih atas sokongan. Minggu lepas kita sudah pun sama-sama membincangkan dan membaca bacaan makhraj al-jauf. Okey, makhraj al-jauf yang merupakan makhraj ataupun tempat keluarnya bunyi bagi semua bacaan panjang ataupun bagi semua bacaan mad. Waalaikumsalam Cik Kamul Zaman. Selamat datang. Okay, alhamdulillah. Okey, so minggu lepas kita sudah pun bincang dan kemudian kita dah sama-sama baca makhraj al-jauf. Okey, sebelum ini terdahulu kita dah bincang 3 makhraj yang utama, iaitu makhraj al-halqu, huruf-huruf yang keluar daripada halqum leher, makhraj al-lisan, huruf-huruf yang keluar daripada kawasan lidah kita, daripada mula pangkal lidah, tengah dan juga hujung lidah. Kemudian kita dah pun bincang huruf-huruf yang keluar daripada bibir, al-syafatain, huruf-huruf yang keluar daripada kawasan bibir. Waalaikumsalam Kak Sakinah. Sahabat kita dari Kuala Terengganu. Selamat datang Kak. Okey. Okey, itu dalam sesi kelas kita yang dulu-dululah, yang awal-awal dulu. Okey, kemudian minggu lepas kita membincangkan makhraj yang keempat. Sebelum kita dah bincang 3. Al-halqu, kawasan leher, makhraj leher, makhraj umum leher, makhraj umum al-lisan, makhraj umum lidah, kemudian makhraj umum asy-syafatain, makhraj umum bibir. Okey, kemudian yang keempat minggu lepas kita bincangkan makhraj yang baru yang merupakan makhraj istimewa saya panggil yang jarang disebut dan dibincangkan, iaitu makhraj al-jauf. Alif lam jim waw fa, al-jauf, jim waw mati fa, al-jauf. Dan sharing. Terima kasih Kak Sakinah. Okey, terima kasih banyak. Okey, yang merupakan makhraj al-jauf itu yang merupakan makhraj ataupun translationnya ialah makhraj rongga mulut. Makhraj rongga mulut yang bermula laluan bunyi dia, highway dia bermula daripada rongga leher naik ke rongga mulut. Okey. So dia merupakan makhraj ataupun tempat keluarnya bunyi. Okey, bagi semua bacaan panjang melebihi 1 harakat, iaitu bacaan panjang 2 harakat, 4, 5 dan juga 6. So maksudnya semua bacaan panjang dalam Al-Quran ataupun semua bacaan yang kita bagi sebagai bacaan mad, ya betul. Terima kasih Puan Yati. Makhraj al-jauf, kita ulang sikit mungkin ada sahabat-sahabat yang baru join kita hari ni.
Semua bacaan panjang. Apa itu bacaan panjang? Bacaan yang melebihi kadar 1 harakat. Bermaksud, semua bacaan panjang 2, 4, 5 dan juga 6 harakat wajib keluar daripada tempat keluarnya bunyi al-jauf ataupun makhraj rongga mulut. Okey, makhraj al-jauf ataupun makhraj rongga mulut. Okey. Berbalik kepada prinsip yang asal yang kita pernah bincang dan saya pernah ulang banyak kali, semua huruf hijaiyah ataupun semua huruf Al-Quran yang 28 huruf kesemuanya, tolak satu huruf iaitu huruf alif yang berbaris. Sebab apa saya tolak huruf alif? Sebab alif adalah satu-satunya huruf yang tidak memiliki baris dalam Al-Quran Rasam Usmani mengikut cetakan Malaysia dan juga Madinah. So tolak satu huruf alif, ada balance lagi 28 huruf hijaiyah ataupun ada 28 lagi bakinya huruf Al-Quran yang boleh berbaris, yang boleh ada baris. Okey. Baris ada 2, baris hidup, baris mati. Baris mati yang bentuk macam ladam kuda tu. Okey. So semua huruf Al-Quran ataupun semua huruf hijaiyah yang berbaris hidup. Berbaris hidup ada 3, baris atas fathah, baris bawah kasrah, baris depan dhammah. Okey, semua huruf hijaiyah yang berbaris hidup, sama ada baris atas fathah, baris bawah kasrah, baris hadapan dhammah, wajib dibaca dengan kadar 1 harakat sahaja, tidak boleh kurang maupun lebih. Okey, manakala semua bacaan panjang melebihi 1 harakat, bermaksud semua bacaan panjang 2 harakat, 4, 5 ataupun 6 harakat adalah bacaan panjang ataupun dinamakan sebagai bacaan mad, adalah bacaan bagi makhraj al-jauf ataupun makhraj rongga mulut yang bermula daripada rongga leher naik ke rongga mulut. Okey, bermula daripada rongga leher berakhir di rongga mulut, daripada awal bunyi nafas yang keluar daripada kawasan dada kita naik melalui rongga leher naik ke rongga mulut. Itu adalah laluan ataupun tempat keluarnya bunyi semua bacaan panjang dalam Al-Quran. Okey, so kita kena jelas dan faham bahawasanya apabila kita kata huruf ini ada huruf mad, yang panjangnya adalah bunyi huruf mad, bukannya bunyi sebelum huruf mad. Jelas Yang dibaca dengan panjang adalah bacaan panjang huruf mad tersebut. Huruf mad ada 3 alif yang tak ada baris, waw yang tak ada baris, ya yang tak ada baris. Alif mati sebelum dia bagi atas, waw mati sebelum dia bagi hadapan, ya mati sebelum dia baris bawah. Ataupun dalam Al-Quran Rasam Usmani Malaysia dan juga Madinah mudah. Apabila kita jumpa alif, waw, ya yang tiada tanda, yang tiada baris, itu adalah huruf mad. Kerana huruf mad dalam Rasam ataupun Mausahah Malaysia dan juga Madinah adalah huruf alif, waw, ya yang tidak bertanda langsung, tak ada baris. Itu mudahlah. Kalau untuk Indonesia dan negara lain berbeza. Waalaikumsalam Puan Ummi Nurliza. Okey, so seperti mana yang kita pernah bincang beberapa kali minggu lepas, saya ulang sepintas lalu. So contohnya kita ambil bacaan surah Fatihah yang kita selalu baca dengan harakat pada lafaz kalimah yang terakhir waladdallin tu, dha tu dibaca dengan 1 harakat. Alif itu yang keluar daripada makhraj jauf ataupun dipanggil sebagai alif al-jauf. Okey, yang bunyi alif al-jauf itu dibaca dengan 6 harakat. Dha dibaca dengan kadar 1 harakat aja. Kerana berdasarkan kepada prinsip semua huruf hijaiyah ataupun semua huruf Al-Quran wajib dibaca dengan kadar 1 harakat, tidak boleh kurang, tak boleh lebih. So yang panjang tu apa? Yang panjang itu adalah bacaan al-jauf bagi huruf mad. So contohnya perkataan waladdallin itu, dha dibaca dengan 1 harakat, lepas dha adanya huruf alif yang tak ada tanda. Atas dia tu itu misai. Saya panggil misal bacaan panjang. Okey, indikator petunjuk yang bacaan tersebut dibaca dengan kadar lebih 2 harakat. Misal itu. Okey. So dalam kes waladdallin dalam surah Al-Fatihah kalimah yang terakhir kita baca dengan 6 harakat. Yang mana dibaca dengan 6 harakat? Dha ke? Bukan dha sebenarnya. Dha kekal dibaca dengan kadar 1 harakat sahaja. Yang dibaca dengan panjang itu adalah bunyi rongga mulut bagi bacaan huruf mad alif ataupun dipanggil sebagai bunyi huruf alif al-jauf. Alif al-jauf tu maksudnya huruf alif rongga mulut. Waladha, 1 harakat je dha. Waladha. Bunyi nafas yang keluar daripada dada naik ke leher, naik ke rongga mulut. Waladha. Itu je bunyi dha 1 harakat. Waladdallin. Okey, jelas ini ulang tayang lah. Mungkin kita ada rakan-rakan yang baru join kita pada petang ni. Itu sebagai ulangan perbincangan kita di minggu lepas. So minggu lepas kita dah baca
dah sama bincang, kita dah bincang, dah baca bacaan ataupun bunyi al-jauf alif. Kemudian kita dah bincang dan baca bunyi makhraj jauf waw ataupun bacaan bunyi huruf mat waw. So petang ni insya-Allah kita akan baca bunyi makhraj jauf ya. Okey, ataupun bunyi bacaan bunyi huruf mat ya. Huruf ya mati, sebelum dia ada huruf hijaiyah yang berbaris bawah, maka huruf ya itu adalah huruf ya mat ataupun huruf ya yang dibaca panjang. Okey, so yang dibaca panjang huruf mana? Huruf ya itu. So bunyi huruf ya yang keluar bunyinya daripada rongga leher ke rongga mulut. Bunyi nafas yang lalu daripada rongga leher ke rongga mulut. Okey, insya-Allah. Okey, kita terus sambung bacaan kita di muka surat 36 36 buku tilawah, kaedah mudah belajar Al-Quran yang menjadi buku teks sekarang ni. Okey, teks untuk kelas pengajian Al-Quran peringkat asas di Masjid Negara Kuala Lumpur. Okey, kita akan sambung bacaan di sini. Okey, so kita sambung bacaan di muka surat 36 insya-Allah. So bagi tuan-tuan dan puan-puan yang baru join kita petang ni, saya ucapkan selamat datang. Yang pertama, yang keduanya saya mohon bantuan dan sokongan daripada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sekalian untuk bantu saya. Yang pertama, kita pakat-pakat klik button like, klik button like ataupun button love banyak-banyak. Kemudian yang keduanya, kita pakat-pakat klik button share di Facebook wall kita sendiri ataupun share bukan atau dan pun boleh. Share kat dua-dua tempat pun boleh, banyak tempat pun boleh. Share di Facebook group yang kita join supaya kita boleh hebah-hebahkan, war-warkan majlis ilmu kita ini. Tujuannya supaya ramai orang tahu. Bila ramai orang tahu, ramai yang dapat join sekali dengan kita. Bila ramai dapat join, ramai yang dapat belajar sama-sama, ramai yang dapat manfaatnya. Dan dengan asbab yang kita share tadi, ramai yang join, ramai yang dapat belajar. Dengan asbab kita share, mudah-mudahan ada ganjaran yang besar di sisi Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Sebab kita mengajak, kita mempelawa mengajak muslimin muslimat kat luar sana untuk sama-sama hadir ke majlis ilmu ini, insya-Allah kan. So insya-Allah pastinya ada ganjaran di sisi Allah Taala. Selamat datang Cik Zahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang juga Cik Azman Cik Jamboy. Sahabat kita dari Cik Jamboy ni mana? Pulau Pangku Okey. So insya-Allah kita sambung bacaan di muka surat 36. Apa sahaja sebarang huruf hijaiyah yang berbaris bawah diikuti dengan huruf ya mati. Okey, dalam Al-Quran Rosam Osmani, Mushaf Malaysia dan juga Madinah, ya mati yang sebelumnya ada huruf yang berbaris bawah, ya mati tersebut tidak diberi sebarang tanda, tak ada baris, untuk menunjukkan bahawa itu adalah huruf ya mat. Okey. So, huruf yang berbaris bawah dibaca dengan kadar satu harakat, tak boleh lebih, tak boleh juga kurang. Huruf ya ini yang dibaca dengan makhraj al-jauf, bunyi nafas yang keluar daripada dada kita, naik ke rongga leher, naik ke rongga mulut. Naik ke atas. Contoh, A satu harakat, kha bagi bawah, khi satu harakat, ya mati. Ya mati sebelum dia bawah, so ya ni ya mat dibaca dengan dua harakat, so bunyi dia A satu harakat, khi satu harakat, ini bunyi rongga mulut. Rongga mulut, bunyi rongga mulut. Hi satu harakat. So kita akan baca dengan akhihi. 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 Okey, boleh A satu harakat, khi dua harakat. Makhraj ataupun bunyi ya al-jauf, ya rongga mulut dua harakat, hi kembali satu harakat. So kita ada 4 huruf. Okey. 4 makhraj, 4 bunyi. Jelas 1 2 3 4. Ada 4 huruf kesemuanya. Ada 4 makhraj, ada 4 bunyi. Cuma 3 huruf dan 3 makhraj dibaca dengan kadar satu harakat. A, khi, hi satu harakat, ya dibaca dengan 2 harakat. Okey, jelas ya dibaca dengan 2 harakat, bunyi nafas laluan yang lalu ke leher naik ke rongga mulut. A, khi, hi satu harakat. Okey, jelas A satu harakat, khi satu harakat, lepas tu bunyi makhraj jauf ya. Bunyi makhraj jauf ya lalu laluan rongga leher naik ke mulut. Dua harakat. A satu harakat, khi satu harakat, bunyi makhraj al-jauf ya. Dua harakat, hi satu harakat. Okey, jelas So akan dibunyi akhihi. Akhihi. Masa khi satu harakat je, yang ini bunyi daripada leher naik ke rongga mulut. Rongga leher naik ke rongga mulut. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamboy. Waalaikumsalam, selamat datang dari Pulau Pangkur.
Okey, alhamdulillah. So kalau kawan-kawan nak pergi pulau Pangku boleh contact Cik Jambu okey. Okey, insya-Allah kita mulakan bacaan kita petang ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sama-sama kita baca Makhraj al-Jauf. Makhraj ya al-Jauf. Bacaan makhraj al-Jauf ya. Okey. Okey, sama-sama kita baca. Ghanami. Okey, ra satu harakat, na satu harakat, mi satu harakat. Ya al-Jauf ataupun ya rongga mulut ini dua harakat. Ra, na, mi, ghanami. Okey, boleh Seterusnya. Ghadabi, amali, maqami. Ini ada dua huruf jauf. Huruf jauf alif, huruf jauf ya. Huruf jauf alif dua harakat, jauf ya pun dua harakat. Okey, ingat al-jauf maksudnya bunyi nafas lalu daripada rongga leher naik ke rongga mulut. Bagi buat bacaan alif dua harakat, ya dua harakat. Mim, qaf dengan mim lagi satu ni satu harakat aje. Okey, jelas maqami. Okey, seterusnya. Solati, azabi. Okey, ibadi, sirati, lisani. Okey, boleh follow saya Kalau tak dapat nak follow, kalaulah saya laju sangat ataupun ada kemusykilan, persoalan, ada sebarang isu, masalah ke, boleh terus ajukan ruang komen. Kalau ada persoalan ataupun ada permintaan untuk saya slow down bacaan, slow down perbincangan ataupun ulang balik bacaan, ulang balik penerangan saya, boleh terus ajukan di ruang komen tanpa segan silu, insya-Allah, sebab kita sama-sama belajar kan. So kalau semua diam aja, ada dua kemungkinan sama ada semua faham ataupun semua tak faham kan. So saya mengharapkan feedback maklum balas daripada tuan-tuan dan puan-puan supaya saya dapat maklum balas sama ada tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat sekalian jelas dan boleh bersama-sama dengan saya. Boleh follow saya insya-Allah Okey. Kalau ada persoalan, kemusykilan, terus dia ajukan ruang komen. Okey. Supaya kita boleh bantu semampu dan sedaya upaya kita insya-Allah. Okey, seterusnya kita akan sambung bacaan. Masih lagi di surat 36 bahagian yang kedua di bahagian bawah. Okey, kita kecilkan sikit. Okey. Boleh nampak full ke? Setakat ni boleh follow saya. Okey. Okey, seterusnya kita sambung bacaan Kalimatu Rabbi. Seterusnya. Sinina, aidina, aizina, taghina, ghawina, alina. Okey. Bihamilina, bikharijina, bifatinina, lafasiqina, lahafidhina, laghafilina. Okey, alhamdulillah. Okey, masih bersama-sama dengan saya Boleh saya tahu siapa yang masih lagi bersama-sama dengan saya? Boleh follow Boleh follow bacaan dan perbincangan kita petang ni. Seterusnya kita akan sambung bacaan di muka surat 37. Masih lagi bacaan huruf al-jauf, bacaan huruf mad ya Okey, seterusnya. Fi sabili. Okey, ada tiga al-jauf ya Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Fi sabili tasiru, tajidu, tasiru, yaziru, yadiqu, yazidu, yuridu. Pastikan huruf sebelum huruf mad. Dalam contoh yang ni, perkataan ni, huruf sebelum huruf mad ya. So huruf jauf ya, huruf ya jauf tu kita baca dengan panjang dua harakat. Huruf sebelumnya huruf ra,
Kekal pada makhrajnya dengan satu harakat aja. Jangan terbawa dia dua harakat. Yuri, jangan yuri. Tak nak Ri kekal satu harakat. So makhraj ra kena tinggalkan pada ra dengan kadar satu harakat aja. Yuri. Habis ri. Okey, yuri, yuri, yuri. Terus pergi ke rongga leher. Yuridu. Boleh Terima kasih Puan Umi, terima kasih Kak Sakinah. Okey, terima kasih banyak. Okey, seterusnya. Yunibu, yu'idu, nuqimu, nusibu, nudi'u. Okey, kita pergi ke bahagian kedua, muka surat 37 belah bawahnya. Okey. Okey, seterusnya. Salati wa nusuki. Okey. Safilina, kadhimina, katibina, saghirina, salihina, fa'ilina, fakihina, sadiqina, farihina, sabiqina, sajidina, karihina. Okey, seterusnya kita ke muka surat 38. Bahagian yang pertama sebelah atas masih lagi bacaan al-jauf. Bacaan jauf pada huruf ya. Kita dah combine So kita akan sama-sama ini dah kombinasi. Bacaan jauf alif kita akan jumpa dan kita akan baca bacaan jauf ya, juga bacaan jauf waw ni, bacaan jauf alif, bacaan jauf waw, bacaan jauf al-jauf ya. So okey, ada jauf alif, jauf waw dan juga jauf ya Okey. Atujadilunani udi'u ujibu uridu wasiqa waghidha waqila khalidina hasibina ghafilina zahirina syakirina abidina. Okey, seterusnya. Okey, bahagian kedua, muka surat 38. Birisalati wa bikalami. Seterusnya. Muhalliqina. Okey, ada hati-hati bacaan tasydid sabdu muhalliqina, muqassirina, mukadzibina, syayatina, qaratisa, mahariba. Okey, yang keadaan yang macam ni saya kerap kali ditanya. Okey, macam mana kita nak baca bacaan pada huruf mim yang bersabdu? Okey, kalau kita memulakan bacaan dengan huruf yang bersabdu, maksudnya kita mulakan bacaan huruf yang pertama pada ayat ataupun pada kalimah tersebut ada sabdu, maka kita abaikan bacaan sabdu itu. Bermaksud bacaan sabdu ni tak ada fungsi pada bacaan ni sekiranya kita memulakan bacaan dengan huruf yang bersabdu ataupun bertasydid. Okey, so apa fungsi sabdu tu? Fungsi sabdu tu terpakai sekiranya kita wasal ataupun kita menyambung bacaan daripada huruf sebelumnya. Okey, contohlah ini satu ayat contoh So kalau kita memilih untuk sambung daripada ayat ataupun perkataan sebelumnya, barulah bacaan sabdu itu terpakai. Tapi kalau kita mulakan bacaan dengan huruf-huruf yang pertama tu huruf sabdu, bacaan huruf sabdu tu ataupun huruf tasydid itu tidak terpakai. Dia hanya terpakai dalam keadaan kita menyambung bacaan dengan huruf ataupun perkataan sebelumnya. Okey. So dalam kes macam ni contoh, so mim walaupun ada sabdu, kita tak guna pakai tanda bacaan sabdu tu, melainkan kita menyambung bacaan daripada perkataan ataupun huruf sebelum dia. Okey. So yang ni kita baca ma macam biasalah. Sabdu tak ada fungsi dari segi bacaannya. Okey. Mahariba. Okey, sebab sering ditanya. So macam mana nak baca, nak baca kalau ada
huruf pertama tu dah bersabdu. Okey, so itu jawapannya lah. Okey, seterusnya. Masakina ahaditha tamathila maqalidu gharabibu asatiru. Okey, alhamdulillah. Kita terus bersama bacaan kita di muka surat 38 38. Okey. Apa sahaja huruf yang berbaris bawah ataupun sebarang huruf yang berbaris bawah diikuti dengan tanda ini. Ataupun saya panggil tanda huruf V sengit. Macam V kan, tapi disengitkan kan. V tumbang ni kan. Okey. Bacaannya sama situasinya dengan apabila huruf berbaris bawah diikuti dengan ya. So sebenarnya ini adalah huruf ya jugalah. So ini bacaan jauf ya. Ini pun bacaan jauf ya. Ini adalah huruf mat ya, ini pun huruf mat ya. Okey. So sama je, sebab tu letak sama juga So bacaannya yang sama. Bagaimana bacaannya? Huruf hijaiyah yang berbaris bawah dibaca dengan satu harakat. Huruf yang tanda V ni sebenarnya huruf ya juga. Dengan huruf ya ni dibaca dengan makhraj jauf ya 2 harakat. Okey? Contoh Rabbaniyina niyina. Yi dibaca dengan 2 harakat sebab diikuti dengan ni. Salah dah tu bacaan saya tu. Yi dibaca dengan kadar 1 harakat. Huruf jauf ya yang dibaca dengan 2 harakat. Rabbaniyina. Bacaan pertama yang bersabdu tidak dibaca kecuali dibaca wasal dengan huruf sebelumnya. Ya betul Kak Sakinah. Terima kasih. Kalau dibaca wasal dengan huruf ataupun perkataan sebelumnya. Betul. Okey. Seterusnya. Nanti dalam Al-Quran nanti kita akan jumpa banyak contoh-contoh. InsyaAllah nanti bila kita dah masuk Al-Quran nanti insyaAllah kita boleh tunjukkan banyak contohnya lah InsyaAllah. Okey, seterusnya kita sambung bacaan. Wa yastahi. Yi diikuti dengan ni jauf ya. So yi 1 harakat, jauf ya ni 2 harakat Wa yastahi wa nastahi fayastahi an-nabiyina al-hawariyina al-ummiyina uhyi wa umitu yuhyi wa yumitu nuhyi wa numitu qala Ibrahimu wa Ismaila millata Ibrahima. Okey, seterusnya kita ke bahagian kedua, masih lagi dalam muka surat 39 Okey, bahagian yang kedua. Okey, sama-sama kita baca Ma nuthabbitu bihi fuadak. Okey. Sorry. Daka, sorry. Kita belum lagi masuk topik bacaan waqaf Okey. Ma nuthabbitu bihi fuadaka. Okey. Wa qilihi ya Rabbi wa rasul. B 1 harakat sorry, maaf saya. B 1 harakat je. Wa qilihi ya Rabbi. Okey. Wa rasulihi wa idza bihi tad'una nuwallihi ma tawalla wa na'a bijanibihi wa idza bihi tukadzibuna wa kutubihi wa rusulihi. Okey, seterusnya wa sahibatihi wa akhihi biyaminihi fayaqulu hadhihi bida'atuna linuthabbita bihi fuadaka bishimalihi fayaqulu. Okey, alhamdulillah. Kita dah pun habis
perbincangan kita dan juga bacaan kita berkenaan topik makhraj al-jawf ataupun makhraj bagi bacaan panjang, makhraj bagi bacaan mat dalam Al-Quran. Okey, kita dah ambil topik ni. So kita masuk ke topik yang baru, iaitu bacaan huruf sakinah, huruf yang berbaris sukun, huruf yang berbaris mati. So ini tanda mati dalam Al-Quran. Okey. So saya nak highlight kat sini sebab ada dua baris mati yang berbeza. Okey, kalau dalam kaedah penulisan teks Arab yang biasa, tanda matinya tanda bulat. Tanda bulat macam huruf kosong tu, macam huruf O tu kecil. Okey, itu merupakan tanda ataupun baris bacaan mati, baris mati bagi kaedah penulisan teks bahasa Arab yang biasa. Okey. Manakala baris ataupun tanda bacaan mati dalam Al-Quran menggunakan tanda mati yang macam ni, bentuk macam ladam kuda ni, bulat, bukan bulat. Macam ni lah, macam ladam kuda tu Okey. Macam huruf C terbalik tu. Okey. Bentuk macam ladam kuda. Okey. So ada dua tanda mati yang berbeza. Dalam Al-Quran tanda mati ataupun baris mati diguna tanda macam ni, bentuk macam ladam kuda ni, macam huruf C terbalik. Dalam teks bahasa Arab yang biasa, tanda ataupun baris mati menggunakan tanda bulat macam huruf O kecil, duduk di atas huruf. Sebab itulah jangan confuse kadang-kadang ramai orang tanya saya, macam mana nak baca doa ni? Dia bagi saya gambar. Macam mana nak baca selawat ni? Macam mana nak baca zikir ni? Dia confuse sebab semua huruf mati ditanda dengan tanda bulat. Sebab dalam Al-Quran tanda bulat bacaan bulat tu, okey, merujuk kepada kaedah bacaan yang berbeza. Okey, manakala dalam teks Arab biasa, contohnya kita baca surat khabar ke, baca kitab Arab ke, ataupun kita baca buku-buku doa, buku-buku zikir, okey, baris mati menggunakan tanda bulat, baris matinya bulat. So jangan terkeliru lah. Sebab dalam Al-Quran kalau tanda bulat tu merujuk kepada harfu ziyadah, huruf tambahan yang tidak memberi sebarang fungsi pada bacaan. Tapi kalau dalam teks Arab biasa, yang pada doa, pada surat khabar ke, pada zikir ke, baris mati diguna tanda bulat. Itu baris mati dalam tulisan doa, zikir dan sebagainya. Tapi dalam Al-Quran baris matinya menggunakan tanda yang ini. Okey. So jangan terkeliru dan jangan tertukar. Sebab dia akan beri kesan yang besar tu. Okey. Kesan yang besar sebab memberi maksud yang berbeza, bacaan yang berbeza. Okey. Okey. So ini huruf sukun dilafazkan pada makhrajnya. Okey, ini adalah baris sukun ataupun baris mati lah yang kita panggil dalam bahasa Melayu kita, baris mati ataupun baris sukun. So, apabila kita jumpa huruf hijaiyah yang berbaris sukun, huruf sukun itu dilafazkan pada makhrajnya. Macam yang kita pernah bincangkan sebelum ini. Semua huruf hijaiyah sama ada yang berbaris hidup ataupun yang berbaris mati, wajib dibaca, disebut, dilafazkan, dibunyikan, mesti keluar daripada makhrajnya yang betul dan tepat beserta dengan hak-hak sifat huruf tersebut. Saya ulang semua huruf hijaiyah ataupun semua huruf Al-Quran yang berbaris. Bila sebut berbaris sama ada berbaris hidup ataupun berbaris mati, berbaris sukun macam ni, wajib dibaca, disebut, dilafazkan, dibunyikan, keluar bunyinya pada makhrajnya yang betul dan tepat dalam keadaan kita mengekalkan hak-hak sifat huruf tersebut. Okey? Kena pastikan itu. Syaratnya huruf tersebut berbaris, sama ada berbaris hidup, atas, bawah, depan ataupun berbaris mati. Manakala macam yang saya pernah ulang dan sebut berulang kali, huruf-huruf hijaiyah yang tidak memiliki sebarang baris, baris hidup pun tak ada, baris mati pun tak ada, maka huruf tersebut tiada makhraj, tiada bunyi, tidak dilafazkan dan tidak dibaca dalam Al-Quran. Okey, jelas itu kaedahnya. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, hari ni kita nak baca sikit setakat mana yang sempat lah. Okey, mungkin satu page je lah kot dah hampir pukul 6. Kita akan sama-sama membaca dan membunyikan huruf-huruf hijaiyah yang berbaris sukun, berbaris mati. Okey, kita mula dengan contoh yang pertama. Di atasnya yang tulisan merah tu. Sekarang ni kita masuk, kita dah habis pun topik Al-Jawf. Okey, macam mana kita nak mengenali huruf-huruf Al-Jawf? Huruf Al-Jawf ada 3 sahaja. Alif, waw, ya yang tak ada sebarang tanda, tak ada sebarang baris. Itu adalah, maksudnya kalau kita jumpa huruf alif, waw, ya yang tak ada tanda, tak ada baris, itu huruf alif, waw, ya, jawf. Yang bacaannya mesti melalui rongga mulut ataupun bermula pada rongga leher ke rongga mulut. Yang macam kita bincangkan tadi lah. Okey. Okay. So ini kita nak sama-sama membaca dan membunyikan bacaan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf yang berbaris sukun. Okey. Okey, sama-sama kita bunyikan insya-Allah.
au anhum. Okey, kita ada berapa huruf sakinah? Huruf sukun baris sukun. Waw satu, ain satu, dad satu, nun satu, mim satu. Okey. So waw special macam yang kita pernah bincang. Ini kita ulang kaji balik. Bagi kawan-kawan yang sahabat muslimin-muslimat yang baru first time, mungkin topik baru. Bagi sahabat-sahabat yang dah follow kita sebelum ni, masa di Iqra kita dah pun bincang, kita ulang balik Huruf waw dan huruf ya. Saya ulang, dua huruf saja, huruf waw dan huruf ya yang berbaris mati. Okey, huruf waw dan huruf ya, saya ulang sorry. Saya ulang balik ayatnya. Huruf waw dan ya mati. Sebelumnya ada huruf lain yang berbaris atas. Tak kisah huruf apa, berbaris atas. Selepasnya ada huruf waw ataupun huruf ya mati. Okey, maka huruf ya dan juga huruf waw mati itu dinamakan sebagai huruf lin kerana dia bersifat dengan sifat lin. Masa waw mati dan ya mati itu sebelumnya ada huruf yang berbaris atas, maka huruf waw dan ya itu adalah huruf yang bersifat lin. Dipanggil sebagai huruf waw lin, huruf ya lin. Apa maksud lin? Huruf yang bersifat dengan kelunakan, kelembutan. So kita kena lembutkan. Waw biasa, tapi bila dia mati sebelum dia baris atas, ya mati sebelum dia baris atas, maka huruf waw dan huruf ya itu menjadi huruf waw dan ya lin. Waw dan ya yang bersifat dengan sifat lunak dan lembut. So kita kena lunakkan, lembutkan bacaan pada huruf ya dan waw yang berbaris mati tadi. Okey. Cara mudah, cara cepat, pantas kita nak kenal pasti, nak cam mana huruf waw lin dengan ya lin mudah aja. Sebab huruf waw ni ada 3 keadaan dalam Al-Quran. Yang pertama, huruf waw dan ya yang berbaris hidup. Atas, bawah, depan. Wa, wi, wu, ya, yi, yu. Itu simple. Itu biasalah. Yang pertama, huruf waw dan ya yang tak ada baris langsung. Tak ada tanda. Itu macam yang kita bincang tadi. Itu adalah huruf waw dan ya lin. Sorry. Allahu Akbar, silap. Huruf waw dan ya yang tiada baris, tiada sebarang tanda, tak ada apa-apa baris pun atas dan bawah dia, maka huruf waw dan ya itu adalah huruf waw dan ya mat. Okey, so huruf waw dan huruf ya mat dibaca keluar bunyinya daripada makhraj al-jauf yang kita bincang tadi. Bunyi laluan nafas lalu pada rongga leher hingga ke rongga mulut. So cam. Mudah nak cam, jumpa waw, jumpa ya, tak ada baris, tak ada tanda apa-apa tanda. Itu adalah huruf waw dan ya mat. So huruf waw dan ya mat itu dibaca panjang 2 harakat ataupun lebih. Bunyinya keluar daripada rongga mulut. Okey. Manakala yang waw dan ya, keadaan yang ketiga, apabila kita jumpa huruf waw dan juga huruf ya yang ada baris mati. Saya ulang Kita jumpa huruf waw macam ni contoh, ataupun huruf ya yang ada baris mati di atasnya. Okey. Maka itu adalah huruf waw dan juga huruf ya mad mengikut Al-Quran Rasam Osmani cetakan Malaysia dan juga Madinah sahaja. Negara lain berbeza negara lain berbeza sebab bergantung kepada negara tersebut, bergantung kepada dia sebab mazhab penulisan Al-Quran ni pun ada mazhab dia, ada pandangan tertentu. Kita biasa dengar mazhab fiqh aja Imam Syafi'i, mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i. Dalam kaedah penulisan, metodologi menulis Al-Quran, tanda-tanda pun ada mazhab juga. Kita Malaysia menggunakan mazhab kaedah penulisan yang sama dengan Madinah. So kalau ikut Al-Quran Malaysia yang ada cop KDN ataupun Al-Quran cetakan Madinah yang ada cop belakang tu Majma' Malik Fahad, inilah tanda bacaannya. So jumpa je waw dan ya yang ada baris mati, confirm itu adalah huruf waw dan ya lin. So lunakkan bacaan pada huruf waw dan ya tersebut. Okey, so kita akan baca dengan bacaan au. Tak nak baca dengan au. Tak nak baca dengan au. Bila baca au, tak ada kelunakan langsung pada huruf waw. Sedangkan waw itu sudah datang padanya sifat lunak bila dia berbaris mati sebelum dia baris atas. Okey, jelas So ain tu bunyi lafaz ain au ain dia bereko sikit. Sebab dia ada sifat tawasud au insyaallah akan datang kita akan huraikan dengan lebih lanjut lah. Ini kita secara ringkas saja. Okey, sebab pastikan semua huruf sama ada yang berbaris hidup ataupun berbaris mati wajib dilafaz, dibaca, dibunyikan keluar daripada makhrajnya yang betul dan tepat. Dalam keadaan yang sama, kita kena kekalkan sifat bunyi bacaan, sifat huruf tersebut. Okey? So, makhraj satu hal yang kita nak kena jaga, sifat satu hal yang berbeza. Au, macam contoh, au. Kalau kita baca au, makhraj betul, sifatnya salah. Apa sifat? Sifat dia lunak. Kena baca dengan sifat lunak. Itu sifatnya. So, au, kita baru jaga makhraj. Sifatnya tak jaga. So, kekalkan makhraj dengan sifat huruf akan menghasilkan bunyi au rid anhum.
Okey, anhum, anhum. Tak nak baca dengan anhum. Tak nak dikeraskan. Anhum, anhum, anhum. Okey, boleh Okey, sekali lagi kita baca. Au a'rid anhum. Sekali lagi perhatikan, bagi tumpuan yang lebih, fokus bagaimana saya membaca, melafaz dan membunyikan huruf-huruf yang berbaris sukun, berbaris mati Sekali lagi kita ulang. Au a'rid anhum. Jaga dha. Dha ni biasa kesilapan yang berlaku. Rid. Ramai yang membaca dengan qalqalah. Rid. Itu adalah sifat yang salah sama sekali bagi huruf dha. Bagi huruf dha tak ada sifat qalqalah. Rid. Rid. Bukannya rid. Bukan rid. Rid anhum. Sekali lagi Au a'rid anhum. Okey, seterusnya kita pergi ke contoh berikutnya. Saya harap tuan-tuan dan puan muslimin muslimat boleh bagi tumpuan yang lebih fokus bagaimana saya membunyikan bacaan huruf-huruf yang berbaris mati khususnya Okey, insyaallah kita habiskan page ni petang ni, dah pukul 6 Ya manu, hamzah keraskan Ya manu, ya khuduna, ya khuduna, mu'minina. Okey, seterusnya yabsutu, yabtishuna, mublisuna, yutraka, yutbi'una. Tengok tak yut tak nak baca dengan yut salah, yut pun salah. Jaga hati-hati dua kesilapan yang biasa berlaku. Yut bi salah ataupun yut bi. Itu dah melantunkan, mengkolkolahkan. Dia ada sedikit hembusan nafas. Tekan lidah belakang gigi atas, lepaskan tekanan berserta dengan sedikit sangat hembusan nafas yang keluar. Yut. Boleh dengar suara saya? Yut bi'una mutrafina. Mutrafina. Okey, seterusnya kita ke bahagian yang kedua. Masih lagi dalam muka surat 40. InsyaAllah kita akan tamatkan bahagian ni petang ni insyaAllah Yuthbitu. Jaga tha, hujung lidah hujung atas ataupun atas hujung lidah sentuh gigi kacip. Bahagian gigi yang tajam tu Yuthbitu. Bukan yus. Ramai baca dengan yusbi. Hati-hati tak nak yus. Yuthbitu. Okey. Saya tunjuk sikit lah lidah khusus istimewa untuk rakan-rakan yang baru. U dengan tha. Tengok lidah saya naik B. Bukan yus. Bukan yus. Itu lidah sentuh belakang gigi bawah. Dia hujung lidah atas hujung lidah hujung atas sikit. Sentuh kasang gigi dah. Bukan yus. Yuthbitu. Boleh Yuthbitu. Okey. Boleh, kita sambung. Okey, bacaan kita di muka surat 40. Okey. Seterusnya. Yuthbitu yathnuna muthqaluna muthqaluna Okey, huruf qalqalah kita ingat huruf qalqalah. Baju dah kotor. Ba mati, jim mati, dal mati, qaf mati, ta mati. Hanya ada 5 huruf qalqalah saja. Ba, jim, dal, qaf dan ta yang berbaris mati saja. Adanya sifat qalqalah iaitu sifat lantunan bunyi. Yaj. Contoh macam ni lah. Contoh saya lupa tadi. Yab, mub. Ni huruf qalqalah yang kedua. Ba, lepas tu jim, yaj. Okey, boleh hati-hati. Lantunkan. Jim, kesalahan yang biasa dibaca ialah yaj. Yaj itu bukan bunyi qalqalah, itu bunyi hams, sifat hembusan nafas. Yaj. Bukan, dia ketatkan yaj. Bezakan yaj itu bunyi qalqalah, yaj itu bunyi nafas. Yaj bukan qalqalah. Yang betul tepat yaj. Okey, yajma'u, yajhaluna, mujrimina. Hati-hati tak nak muj. Itu salah. Mujrimina. Guru saya kata pasal pancit qalqalah tu. Itu bukan bunyi qalqalah, tu bunyi pancit, angin pancit, tayar Okey, seterusnya. Yahkumu. Ya dengan ha pedas Yahkumu. Yahsabuna. Muhsinuna. Seterusnya. Yukhriju. Jaga tak nak baca qalqalah lantun, tak nak yukhriju. Tak nak juga baca dengan
yukhriju. Jangan dikeraskan kha tu. Dia ada bunyi, kha ni ada bunyi sifat rokhawah. Dia ada bunyi berekor sikit lepas nafas. Yukhriju, yakhlufuna, yakhlufuna, mukhlisina. Seterusnya. Kol-kolah. Yang ketiga, dal. Kita dah 3 jumpa. Ba, yab, jim, yaj. Ini huruf kol-kolah yang ketiga. Da, yud, riku. Ujung lidah tekan belakang gigi. Lepaskan. Yud, riku. Yu satu makhraj, satu bunyi. Dal mati, bunyi de. Yud, yud, riku. Yadkhuluna. Jangan tekan sangat. Jangan tekan sampai yad. Bukan yad. Yadkhuluna. Boleh Mudhinuna. Okey, alhamdulillah. Okey, so setakat ni dulu sesi FB Live kita pada petang ini, pada pertemuan kita yang ke-71. InsyaAllah kita akan jumpa petang esok. Esok Selasa 14 Julai kita akan sambung pada bacaan kita di muka surat 41. Okey, so insyaAllah kita akan sambung bacaan kita di muka surat 41. Masih lagi dalam topik ataupun masih lagi dalam perbincangan, masih lagi dalam bacaan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf yang berbaris sukun, huruf-huruf yang berbaris mati. So kita fokuskan esok insyaAllah bagaimana kita membaca, melafazkan, menyebut dan membunyikan bacaan huruf-huruf sakinah, huruf-huruf yang berbaris sukun ataupun huruf-huruf yang berbaris mati. InsyaAllah esok kita akan baca sambung dengan bacaan di muka surat 41 ni, masih lagi dalam topik yang sama. InsyaAllah kita akan habiskan dan kemudian kita akan masuk topik yang baru, iaitu bacaan tanwin ataupun bacaan baris dua. Okey, itu pun ada, saya pernah sebut dulu masa kita sama-sama membaca bacaan tanwin ataupun bacaan baris dua masa ikhraj 4. So insyaAllah esok kita akan buat pengulangannya, kaedah membaca bacaan tanwin ataupun kaedah membaca bacaan huruf yang berbaris dua dengan kaedah bacaan yang betul dan tepat, dengan mengambil kira prinsip asas yang pernah saya sebutkan sebelum ini, iaitu setiap huruf hijaiyah yang berbaris hidup wajib dibaca dengan kadar 1 harakat sahaja, tidak boleh kurang maupun lebih. InsyaAllah esok kita akan tengok apa kaitannya dalam keadaan kita membaca, membunyi dan melafazkan bacaan huruf-huruf yang berbaris dua esok insyaAllah. Esok insyaAllah kita akan sambung bacaan muka surat 41. Kita akan habiskan bacaan sakinah dulu, kemudian kita akan masuk bacaan tanwin insyaAllah petang esok, mudah-mudahan. So kita akan bertemu petang esok seperti mana biasa, esok Selasa 14 Julai. Kita akan bertemu sekitar pukul 5.15 petang lepas kita menunaikan solat fardu asar. Sebelum berpisah, seperti mana biasa, saya pohon jutaan kemaafan pada semua atas segala kekurangan, kesilapan saya petang ni. Saya juga pohon jutaan kemaafan kerana terpaksa membatalkan kelas sesi FB Live kita pada Sabtu dan Ahad. Ada urusan keluarga, sebenarnya ada majlis pertunangan adik saya pada hari Sabtu yang lepas. So ahli keluarga saya semua berkumpul di rumah. So keadaannya agak bising, hiruk pikuk ialah kumpul semua ahli keluarga kan, dengan adik-beradik, ipar duai, anak-anak saudara semua ada. So agak riuh rendah rumah. So saya rasa agak mustahil untuk saya buat FB Live dalam keadaan yang aman, tenteram, takut ada gangguan suara lah terutamanya kan. So saya kata kalau buat live ni suara ni kan. So atas dasar itulah saya terpaksa batalkan juga kelas. Okey, sebab semua ruang dalam rumah saya ni dipenuhi dengan ni kan. Khususnya anak-anak saudara lah, anak-anak buah ni kan, biar sampai ke bilik kita pun orang masuk main sama kan. Okey, so tak dapat nak buat live satu Ahad, saya mohon jutaan kemaafan. Kita tak dapat nak jumpa dalam tempoh 2 hari yang lepas. So hari ni kita jumpa balik. Okey, so insyaAllah kita akan jumpa petang esok So saya ucapkan jutaan kemaafan atas segala kesulitan yang berlaku disebabkan terpaksa batalkan kelas FB Live kita pada hari Sabtu dan Ahad lepas So insyaAllah kita akan jumpa petang esok. Sebelum berpisah, saya saya ucapkan jutaan terima kasih pada semua kerana sudi bersama-sama dengan saya pada sesi FB Live kita petang ni. Jutaan terima kasih saya ucapkan pada semua. InsyaAllah kita akan bertemu petang esok waktu yang sama. Kita akan sambung bacaan di muka surat 41 pada pertemuan kita yang ke-72 petang esok insyaAllah, sekitar pukul 5.15 petang esok insyaAllah. So sekadar itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.